iaitu 3 sebutan positif berturutan. Okey, 3 sebutan positif yang berturutan. Janjang geometri. So kat sini dia beritahu dah janjang geometri. Bila dia kata janjang geometri, awak kena tahu. Okey. So ada dua kan, janjang aritmetik dengan janjang geometri. So kita tahu dah. Janjang geometri macam mana bentuk dia. Okey, kemudian dia dah beritahu dah 3 terms. Iaitu 36, H dan K. Iaitu sini T1, T2, T3. Diberi bahawa hasil tambah. Hasil tambah ialah 52. Cari nilai bagi H dan K. Macam mana nak buat ni? Siapa ada idea? Okay, kalau kat sini, dia nampak simple je tau. Awak jangan menyusahkan apa panggil bentuk ni dengan menyusahkan. So, yang pertama kita dapatkan dulu hasil tambah. Iaitu 36 tambah H tambah K sama dengan 52. So, awak dapat nanti H tambah K sama dengan 52 tolak 36 dapat apa? 16. Betul? Okay. So, ini awak jadikan dia sebagai persamaan satu. Susun dulu sebagai persamaan satu. Kemudian, dia kata janjang geometri. T1, T2 dengan T3 dia bagi. Betul? So, kat sini, kita guna T2 bagi T1 sama dengan T3 bahagi T2. Kenapa saya guna bahagi pula? Saya tak guna tolak. Sebab ini ialah janjang geometri. So, kena tahu macam mana nak dapatkan dia. So, kena bahagi So, daripada sini kita ganti T2. Iaitu H. T1 iaitu 36 sama dengan T3 iaitu K. T2 iaitu H. Daripada sini kita buat darat silang. Okey, dapat nanti H kuasa 2 sama dengan 36 K. Okey, ini jadikan dia sebagai persamaan 2. Okey, boleh follow setakat ni. Persamaan 1, persamaan 2. Bila ada persamaan 1, persamaan 2, kita guna kaedah apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Kita guna kaedah apa? Ada idea tak? Kita guna kaedah apa? Ada persamaan 1, persamaan 2. Okey, substitute. Kaedah gantian. Okey. Okey, jadikan macam mana? Jadikan H sama dengan 16 tolak dengan K. Ini persamaan 3. Okey. Kemudian gantikan persamaan 3 dalam 2. Okey. Jadi kita dah gantikan dia dalam persamaan 2. Jadi H ialah 16 tolak K kuasa 2 sama dengan 36K. Cikgu ganti H tu dengan persamaan 2. Kemudian awak pun kembangkan dia. Okey. Bila kembangkan dia, awak pun susun. Okay, nanti cikgu nak awak sambung lepas ni Okey, cikgu nak awak cuba screenshot ini. Dapatkan nilai H. Okay, jawapan dia ialah 12. K ialah 4. Okay, boleh salin dulu. Cikgu tak nak tunjuk dia punya step dia. Cikgu nak awak cuba cari dia punya step dia. Boleh follow setakat ni? Okay, sorry cikgu tak sihat lagi ni. Semua pada batuk dia lagi ada. Okey, daripada COVID ni. So macam mana? Boleh follow setakat ni? Cikgu nak waktu dia cari nilai K dengan H step dia nanti. Okey, next. Diberi H tambah 2, 2H tolak 11 dan H tambah 2 adalah 3 sebutan ganjil. 3 sebutan ganjil ni macam mana ni? Yang pertama, suatu janjang aritmetik. Nampak tak? Janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik. Kemudian, cari nilai H.
Cari nilai H. Okay. So, kat sini kita nyatakan dulu sebagai, nampak tak ni? Tiga sebutan ganjil ni. Tiga sebutan ganjil apa dia? Boleh beritahu cikgu tak? Apa tiga sebutan ganjil ni? Siapa boleh beritahu cikgu? Apa tiga sebutan ganjil ni? Apa maksud dia? Tiga sebutan ganjil. Siapa boleh beritahu cikgu? Ada? Ada? Tiga sebutan ganjil ni maksudnya, ni adalah T1. Lepas tu, yang kedua ni sebagai T berapa? Siapa boleh respon? T2. Okey, T2 eh? Okey, kalau ganjil bermaksud ini akan jadi T3. Kemudian, yang satu lagi, T berapa ni? 5. T5. Tu nombor ganjil. Nampak tak? Tiga sebutan ganjil. T1, T3 dengan T5. Okey, boleh follow setakat ni? Okey, kemudian kita tengok janjang aritmetik. Kita kena tahu ini adalah janjang aritmetik. Janjang aritmetik soalannya adalah cari nilai H. Sama juga tadi macam cari nilai X. So apa kita kena buat? Apa yang kita kena buat ni? Okey, siapa ada idea macam mana nak buat ni? Okey. So kita guna dulu T3. T3, okey, T1 sama dengan A, betul? T2, macam mana nak guna formula T2? A tambah N tolak 1D, betul? Kalau T3, sama juga. A tambah N tolak 1D. Okey, jadi kita ambil T3. Jadi saya faham. Okey, kalau tak boleh faham, kabur. Jadi saya ambil T3. T3, A dia berapa? Mana A? A ialah H tambah 2. Ni A. A kan T1. Okey. Tambah N. N berapa sekarang? N ialah 3. So, 3 tolak 1 kita akan dapat 2D. Okay. So, T3 dia bagi berapa? 2H tolak 11. Okay, jadi saya susun dapatlah nanti 2H tolak 11 sama dengan H tambah 2 tambah 2D. Alamak, ada H pula dah. Ada D pula dah. Okey, tak apa. Simpan dulu. Ini sebagai persamaan satu. Kemudian, T5 pula. Kita guna T5 pula. Okey, kita guna T5. Okay. T5, A berapa A? A ialah H tambah 2. Tambah N. Tolak 1D. N ialah 4. Tolak 1 5 tolak 1, 4 kan? D. Okey, jadi kita dapat nanti H tambah 2 tambah 4D. T5 berapa? T5 ialah H tambah 2 per 9. So, ini dijadikan sebagai persamaan 2. Okey. Boleh follow ke ni? Kita tanya dulu ni. Boleh follow tak? T1. Macam mana saya dapat persamaan 1? Macam mana saya dapat persamaan 2 ni? Daripada soalan. Okey, ini soalan janjang ni. Okey. So, okey. Kalau tak faham, kabur. So, daripada sini cikgu nak awak cuba, cikgu dah beritahu kat awak ni. Awak guna kaedah gantian ke ataupun penghapusan. Okey, ini sistem persamaan. Okey, awak susun dia dulu macam mana nak pemudahkan dia. So, nanti awak akan dapat nanti jawapan dia. Okey, saya beritahu jawapan. Okey, jawapan dia nanti awak dapat nilai H ialah 109 per dengan 13. Okey, ini jawapan dia. Okey, cikgu bagi hint dulu. Kemudian, okey, nampak tak ada dua formula ubah. H dengan D. H dengan D, betul? Okey. Bila ada dua ni, kita tengok dulu apakah yang dia nak. Dia nak H. Dia nak H. Jadi, kalau dia nak H, awak kena hapuskan D. Itu satu. Okey.
Ataupun awak susunkan dia, jadikan D ni sebagai subjek. Okay, boleh ke ni? Okay. So, hint tu Cikgu nak awak cuba dulu. Jadi jawapan H ialah 109 per dengan 13. Cikgu nak awak cuba screenshot yang ni dulu. Seterusnya. Saya nak padam ni. Okey, seterusnya adalah beza sepunya. Beri jawapan dalam bentuk A per B. Dia nak beza sepunya. Bermaksud dia nak cari D lah kan? Okey. Dia nak cari D. Bermaksud dia nak dari A per B. Dia nak dalam bentuk. Kenapa dia kata dalam bentuk A per B? Sebabnya dia nak dalam bentuk pecahan. Itu sahaja. Okey. Dia nak bentuk pecahan. Okey, saya bagi hint lagi. Nanti awak akan dapat nilai D ialah negatif 100, 30 bahagi dengan 13. Okey, cuba take note dulu. D ialah negatif 30 per dengan 13. Okey, boleh follow? Boleh. Okey, cikgu nak awak cuba screenshot yang ni. Nanti cikgu nak awak cuba cari sebagai awak punya warm up. Okey, seterusnya. Mana seterusnya? Okey, yang ni pula. Okey, kita buat soalan A dulu. Soalan ni saya dah bagi dalam Telegram Cikgu nak awak cuba simak nanti dah. Sebutan kedua dan sebutan kelima. Okey, sebutan kedua dan juga sebutan kelima. Okey, so bila jumpa soalan exam nanti, kenalkan hati, cuba highlightkan keyword sebutan kedua dan sebutan kelima. So tulis sini T2 dan juga T5. Dan juga ialah janjang apa? Janjang geometri. So, awak kena type. Awak kena tahu. Janjang geometri macam mana, janjang aritmetik macam mana. Okey. Juga awak tahu Okay, tak apa. Ni saya tunjuk dalam kerja dia. Kemudian, soalan dia ialah cari nisbah sepunya. Nisbah sepunya ni apa? Nisbah sepunya ialah R. Dan sebutan pertama tu apa? Sebutan pertama ialah A. Dalam sebutan Y. Bermaksud jawapan awak ada Y dalam tu. Okey, tu maksudnya. Kalau dia kata dalam sebutan Y, bermaksud jawapan awak ada Y dalam tu. Okey, so dia kata cari nisbah sepunya. Kita guna dulu iaitu T2. Siapa boleh beritahu cikgu? Apakah formula untuk Tn? Untuk janjang geometri, siapa ingat? Tn untuk janjang geometri. Okey, boleh beritahu cikgu kan? Ingat lagi ke? A lagi R N tolak 1. Okay. Nanti tengok balik. A R N tolak 1. Jadi kita guna T2 dulu. T2 A berapa A? Alamak, A tak tahu. Tak apa, kita tulis A. R pun tak tahu, kita tulis R. N tahu kan? Iaitu 2 tolak 1. So dapatlah nanti A R 1. T2 berapa dia bagi? T2 dia bagi 12 Y pasal 2. So, aku jadikan dia sebagai persamaan 1. Okay. Kemudian, dah ada T2, kita guna T5 pula. A, R, 5 tolak 1. Patut lagi ni. Okay. T5, A, R, 5 tolak 1. So, kita dapat nanti 5 tolak 1. T5 sama dengan A, R kuasa 4. T5 mana? T5 ialah 81 per 2 Y kuasa 5. Okey. Tengok betul macam mana cikgu nak buat ni. So, bila geometri, janjang geometri, dia tanya nisbah sepunya. So, awak guna T2 bahagi T1. Okey.
Tapi tak ada T2 pun. Tak apa. Bermaksud T lebih besar bahagi T lebih kecil. Okay, jadi saya ambil apa? T5 bahagi dengan T2. Okay. So T5 berapa? T5 ialah AR kuasa 4 dibahagi dengan AR. Okay. Follow ke ni? Jadi T5 mana? T5 Tengok saya ganti T5 saya ganti, nampak? T5 saya ganti dengan 81/2 Y kuasa 5. Okay. T2. T2 saya ganti, nampak? T2 saya ganti dengan 12 Y kuasa 2. Boleh follow ke setakat ni? Okay. Kita tengok balik Kemudian kita pemudahkan. Macam mana kita nak pemudahkan? A dengan A kita boleh potong. Ingat hukum indices. R kuasa 4 bahagi dengan R kuasa 3. So dapat nanti R kuasa 3. Bermaksud 4 tolak dengan 1. Ini 1 ni. Kemudian, okay, 16 kiri pula. Tengok, saya potong. Y2 dengan Y5. Apa dapat nanti? Y3. Bermaksud 5 tolak 2. Okay. Kemudian 81/12. 81/2 bahagi dengan 12. Dapat berapa? Siapa bikin untuk cikgu? 27 per. Siapa bikin tu? Kalkulator saya tak ke mana pergi ni. Siapa tekan kalkulator dapat? 81/2 bahagi dengan 12. Okey. 27 per 8. Okey, apa kena buat apa tu? Soalan dia adalah cari nilai R, betul? Bila nak cari nilai R, bermaksud kita pindahkan dari sana kuasa 3 ni. So, dapatlah R sama dengan punca kuasa 3, 27/8, Y kuasa 3. So, terdapat nanti R sama dengan 27 punca kuasa 3 dapat apa? Dapat 3. 8 punca kuasa 3 dapat 2. Y punca kuasa 3 dapatlah Y. Selesai. Okey, itu sahaja. Ada apa soalan nak setakat ni? Okey, itu dapat nilai R. Okey, seterusnya ialah cari nilai apa? Cari nilai sebutan pertama. Mana nak ambilnya? Okey, cuba tengok persamaan pertama ni. Nampak tak 12Y kuasa 2 A R? Okey, jadi saya ambil daripada situ. 12Y kuasa 2 sama dengan AR. 12Y kuasa 2 sama dengan A. R berapa terdapat tadi? 3/2 3/2Y. Jadi A macam mana? A macam mana? A macam mana? A adalah 12Y kuasa 2 bahagi dengan 3/2Y. Dapatlah jawapan A. Okey, awak pun tentang kelenting-kelentung. Dapatlah 8Y. Dah siap. Itu sahaja untuk dapatkan nilai A. Janjang aritmetik. Okey, boleh follow ke setakat ni? Cikgu nak awak screenshot dulu. Nanti cikgu nak awak study balik. Screenshot dulu jawapan ni. Nanti guna soalan yang sebegitu, cikgu nak awak cuba apa nama tu? Study balik Okey, seterusnya. Ini saya pedam Dah screenshot dah? Dah. Ini saya pedam. Okey, soalan B. Diberi Y sama dengan 2, cari sebutan keempat. Saya bagi jawapan boleh? Cikgu nak cuba dapatkan dia. Guna apa? A dah ada, betul? Okey. A dah ada. Iaitu, apa tadi? 18Y. R dapat dah. Apa tadi 8? R apa? 3/2Y. Okey, saya bagi jawapan.
Untuk sebutan keempat, jawapan dia ialah T4 sama dengan 4, 3, 2. Okey, cikgu nak awak cuba salin jawapan dia. Okey, cikgu nak awak cuba buat. Okay, soalan B2, tengok betul. Nilai terkecil bagi N di mana jumlah hasil tambah N sebutan pertama adalah melebihi 50,000. Okey, apa kita nak buat ni? Nilai terkecil bagi N. Okey, nilai terkecil bagi N ni kita akan guna hasil tambah. Guna apa? Formula apa? Hasil tambah sebutan pertama. Okey, hasil tambah nak guna mana? Kan ada dua kan? SN, A, R, sorry. A, R lah. A, R, N tolak 1. R tolak 1. Satu lagi. A, 1 tolak R, N. 1 tolak R. Okey. Cikgu nak awak cuba pilih. Yang mana kita nak guna ni? Okey. Dan juga saya beri jawapan. Okey. Nak guna pilih mana sebelum kita tahu cikgu? Nampak tak? 3/2Y. Nak guna mana? Belah kiri ke belah kanan? Okey. Kita akan guna nak sebelah kiri. Sebab R tu lebih besar daripada 1. 3/2. 3 bagi 2 dapat 1/2 kan? Lebih besar daripada 1. Okey. So, kemudian A dah ada. Okey. R pun dah ada. Okey. N pun dah ada. Okey. Kemudian cikgu nak awak cuba dapatkan dia jawapan. N, awak dapat nanti lebih besar daripada 7.956. So, N kita ambil jawapan dia ialah 8 nanti. Okey, cikgu nak awak cuba buat nanti ya. Boleh? Salin dulu di benda ni. Okey, boleh follow setakat ni. Cikgu ni tunjuk cara nak take soalan je. Okey, next one. Diberi 15M tambah N1, 3M tambah N1, N tolak M1, 3 sebutan utama. Janjang apa? Janjang geometri. So, daripada sini awak tahu dah janjang geometri macam mana, janjang aritmetik macam mana. Okey, M tak sama dengan kosong. Bermaksud M tak boleh kosong. Nanti awak dapat M kosong, awak abaikan. Okey, ungkapkan N dalam sebutan M. Okey. Senang ni. Kalau dia bagi 3 sebutan ke, 3 sebutan ganjil ke, okey, awak kena tahu. Okey, tulis 1. T1, T2, T3. Kalau dia tanya nak ungkapkan N dalam sebutan M ke, nak cari nilai N ke, nak cari nilai M, cikgu nak awak guna kaedah T2 bahagi T1 sama juga dengan T3 bahagi dengan T2. Okey, guna yang ni. Guna kaedah ni tau. Okey, saya bagi jawapan dia. Okay, jawapan dia ialah M dengan 1. Oh. Boleh? Salin jawapan Tapi tak apa, nanti kalau tak tahu buat, okey, tak tahu buat, nanti boleh PM cikgu nanti, insyaAllah. Okey, soalan dia. Soalan B. Cari nisbah sepunya. Cari nilai R bagi janjang di atas. Okey. Yang ini, okey. Kan tadi awak dah dapat dah, awak bagi apa? R ialah T2 bahagi dengan T1, betul? T2 bahagi dengan T1. So, awak ambil T2 tu, okay, saya tunjuk sikit nanti. Kita nak cuba buat juga. T2 saya ambil 3M tambah N. T1 mana? T1 ialah 15M tambah N. Betul? Okay. So, daripada sini, kan tadi kita dah dapat dah nilai M, betul? Dah dapat dah nilai M. Cikgu nak awak gantikan dalam M ni. Okay? Gantikan dalam M ni. Okay? Nanti awak boleh susun nanti. Susun sini.
ganti sana, ganti sini. Dapatlah nilai R nanti. Okey, so kita jawapan R ialah 1/3. Okey. R adalah 1/3. Itu jawapannya. Okey, seterusnya untuk soalan C. Cari hasil tambah. Tengok hasil tambah hingga tak terhinggaan. Apa benda ni hingga tak terhinggaan ni? Hasil tambah ketat dengan janda itu jika M sama dengan 6. Okey. M sama dengan 6, betul? Gantilah M tu dengan 6. Kita nak dapat tadi M sama dengan 1/3 N. So ganti M tu dengan 6. 1/3 N. So N awak dapat apa tadi? 8. Kan? S infinity macam mana formula? S infinity sama dengan A per 1 tolak R. Okey. A mana dapat A? A mana dapat? A kan 15 tambah M. 15 M tambah N per dengan 1 tolak 1/3. Kenapa 1/3 pula? Kan R 1/3? Okey. So, kau gantikan nilai M dengan nilai N nanti. Gantikan M, nilai N. So, awak dapat nanti jawapan ialah 162. Boleh? Cikgu nak cuba buat ni. Jangan tengok je. Kalau tengok je tak best lah nanti kan. Lepas ni cikgu nak buat study lagi. Okey, saya bagi masa nanti. Setakat ni ada buat soalan tak? Ada buat soalan apa ke? Nak tanya apa ke? Okey, tak ada. Cikgu bagi masa untuk screenshot ini dulu. Ingat yang ni cikgu dah conteng dah. Okey, untuk yang belum conteng, cikgu nak awak tengok dalam Telegram nanti. Okey, kemudian awak cuba nanti start satu soalan tu. Okey, boleh. Okey, next. Seterusnya. Tak apa, ni sekejap je. Saya pun tak sihat saya ni. Okey, yang ini. Sistem samaan. Okey, saya masuk bab baru dah sekarang ni. Tadi bab janjang. Untuk kertas 1. Okey. So, yang ni saya akan masuk untuk topik yang apa nama tu, sistem persamaan. Okey. Sistem persamaan ni tolonglah jangan buat silap. Walaupun dia panjang, tapi awak kena buat hati-hati. Tolong jangan buat salah. Sebab dia banyak markah ni, nampak ni. Ni contoh soalan kertas 1 ni, 6 markah ni. Kalau awak tengok. Kat sini, untuk sistem persamaan, awak kena tahu guna kaedah gantian, substitution and eliminate. Okey, guna kaedah gantian dan juga kaedah penghapusan. Okey, awak kena tahu yang tu. Okay, sekarang ni, cikgu bagi tunjuk satu dulu. Tapi soalan ni senang ni. Ni soalan direct ni. Okey. So, awak jadikan ni sebagai persamaan 1, ni persamaan 2, ni persamaan 3. Okey. Okey, dah habis dah soalan tu. Saya pergi depan terus boleh ke? Ya tak, saya pergi depan terus. Sebab soalan ni senang dan simple je. Boleh. Boleh Okay, saya pergi depan terus. Okey, untuk jawapan ni awak dapat nanti nilai X, Y, Z. X ialah 4. Y ialah -3. Dan Z ialah 1. Okey. Cikgu bagi masa untuk screenshot kat awak dulu. Jawapan. Ataupun salin ke. X sama dengan 4, Y -3, Z sama 1. Okey, dah. Okey. Soalan ni direct. Okey, soalan macam ni cikgu nak tunjuk. Macam mana kita nak take soalan bentuk macam ni? Soalan yang berbentuk masalah harian. Okey, so kat sini, macam soalan dulu kata, syarikat Mutiara Timur yang menggerakkan penyertaan semua keluarga terlibat dalam pelancongan. Okey, syarikat itu minta orang kepada khas
tawaran khas kepada pelanggan yang membawa warga emas dan kanak-kanak. Okey, ada silang soalan dia. Warga emas dan kanak-kanak untuk mencapai kelanjutan mereka. Dia dah menunjukkan 3 keluarga bersama dengan ahli-ahlinya dan pembayaran yang dikenakan. Okey. Daripada bentuk, okey, ni namanya bentuk masalah harian. Kita nak tukarkan dia dalam bentuk masalah matematik. Okey. So ada 3, nampak tak? Warga emas, orang dewasa dan juga kanak-kanak. Okey, boleh ke saya nak ambil Encik Aidil sebagai X, Sami sebagai Y, Encik Lee sebagai Z? Okey, tak boleh. Sebabnya kita tak tahu warga emas 421 tu berapa total dia. Okey, sebabnya yang dia bagi tahu ialah total untuk Aidil, Sami dengan Encik Lee. Okey. Jadi kesimpulannya kita kena letakkan dia warga emas tu sebagai X, orang dewasa sebagai Y dan kanak-kanak sebagai Z. Okey, boleh follow? So, daripada sini Encik Aidil, apakah persamaan dia? Persamaan yang kita dapat nanti ialah 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 680. Okey. Satu. Kemudian Cik Sami macam mana? Cik Sami pula kita akan dapat nanti 2X tambah 3Y tambah 2Z sama juga dengan 620. Dan juga untuk Encik Lee, X tambah 4Y tambah Z sama dengan 690. Okey, boleh ke ni? So, dapat dah 3 persamaan. Okey, daripada 3 persamaan ni, cikgu nak awak cuba orang panggil apa ni, permudahkan dulu Okey, permudahkan dulu. Kalau boleh permudahkan. Kalau tak boleh, tak apa. Okey, contohnya warna hijau tu. Tak boleh permudahkan dah. Okey, kalau yang merah pun tak boleh permudahkan dah. Okey, so dapat 3 persamaan. Ini nama dia dalam bentuk masalah harian. Kita tukar dalam bentuk matematik. Okey, sebelum kita jawapan tak? Sebelum kita jawapan boleh ke? Cikgu nak cuba sendiri Boleh. Okey, thank you. Warga emas, harga dia adalah RM50. Bermaksud X sama dengan 50. Y ialah 120. Dan Z RM80. Okey. Cikgu nak awak semua salingkan dia punya jawapan. Jawapan warna merah ni. Persamaan ni awak cuba salin dulu. Lepas tu susun. Saya bukan nak tunjuk cara jalan kerja sebab cara jalan kerja cikgu rasa awak tahu dah sebenarnya ni. Okey. Guna kaedah gantian dan guna kaedah penghapusan. So malam ni cikgu nak fokuskan macam mana nak tackle soalan. Okey, soalan ni saya ambil daripada soalan percubaan negeri-negeri lain koleksi daripada cikgu ni apa nama ni? Servan. Okey, dia kumpul soalan daripada soalan percubaan negeri-negeri. Itu dia buat satu dalam bentuk handout. Okey, clear? Dah, screenshot dah. Okey, good. Okey. Okey, yang ni pula. Seorang peniaga buah-buahan 3 jenis buah. Nampak tak 3 jenis buah? So, daripada sini, kita boleh explain lah. 3 jenis buah bermaksud ada X, Y dengan Z. Guna awak highlightkan orange, apple dengan nanas. Okey, so kalau saya tak nak buat X, Y, Z, saya buat O, E dengan N. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey. Cuma cikgu nak awak kena hati-hati. Nanti O tu nanti jadi kosong pula. Okey. E tu menjadi 3 pula. N tu jadi nombor lain pula. Okey. Okey, cuba objek tu kena hati-hati.
So kat sini saya tulis O ialah X, Apple ialah Y dan nanas tu ialah Z. Kos jualan nanas dalam masa sebulan ialah 6850 bagi 250 biji. Okey. Kos untuk sebiji oren ialah RM2. Alamak, macam-macam ni. Tak apa, bawa satu-satu. Kos oren RM2, apple RM3, sebiji nanah RM4. Harga jualan bagi sebiji oren nanas apple ialah RM3. Harga jualan. Tahu kan? Harga jualan dengan harga kos dengan harga untung. Jika perniagaan itu memiliki keuntungan sebanyak 2975 sebulan, cari bilangan minimum bagi setiap jenis buah yang perlukan. Okey. Macam mana kita nak tukar dari bentuk masalah ni kepada bentuk matematik? Okey. Jangan risau, perlahan kita buat. Okey, first kali. Apa kita nak buat ni ya? First kali. Berapa biji buah yang dijual dalam masa sebulan? 2150. Jadi macam mana nak buat? Okey. Kalau kita tak tahu berapa bilangan kan, kita letaklah X tambah Y tambah Z sama dengan 2150. Itu satu. Okey. Itu satu. Oren tambah apple tambah nanas. Jumlah dia ialah 2150 biji. Okey, itu satu. Lagi. Kalau 6850 tu kita nak ambil mana 6850 ni? Ni ialah apa? Ini ialah kos. Mana harga kos? Harga kos ni warna hijau tu RM2, RM3, RM4. Jadi apa kita kena buat? 4 lah. 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 6850. Tu nombor 2. Okey, boleh follow tak setakat ni? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Kemudian satu lagi. 2975 ni. 2975 tu ialah apa? Keuntungan. Kena hati-hati keuntungan. Boleh tak saya ambil 3X tambah 4.5Y tambah 5.5Z sama dengan 2975. Tak boleh. Sebab apa? Ini adalah harga jualan. Okey, ini tak boleh Ini adalah harga jualan. Jadi saya padam. Kenapa tak boleh? Itu harga jualan. Sebab apa? Sebabnya 2975 ni ialah harga apa? Keuntungan. Nak dapat untung macam mana? Satu dulu kita cikgu. Harga untung macam mana dapat? Harga untung. Siapa ambil account ni? Ain ambil account. Harga untung. Kos tolak hasil dia jual. Harga jualan tolak harga kos. Harga jualan tolak harga kos. Okey, tengok. RM3 dengan RM2. Tolak. Dapat 1, betul? Dapat X. Kemudian RM4.5 tolak RM3. RM1.5 kan? 1.5 Y. Dan juga RM5.5 tolak RM4. 1.5 Z. Okey, siap. 3 persamaan. 1, 2, 3. Itu maknanya macam mana nak kita tukar daripada bentuk masalah harian, kita tukar dalam bentuk matematik. Okey, saya beritahu jawapan Boleh peluang setakat ni? InsyaAllah boleh. Okey. Mana saya tulis ni? Tak buat lah. X 500. Okey.
Y 750. Z 900. Okey, nah ini jawapan dia. Take note Okey, dah screenshot ke? Dah salin ke? Dah. Okey. Okey, good. Last one. So last one kau ni. Okey lah. Last one. Okey, yang ni pula. Macam mana kita nak tukar dalam bentuk? Ni soalan apa ni? Nampak macam soalan Prisma kan? Tapi matematik. Nampak ni soalan Sarawak. Soalan negeri Sarawak. Nampak dia ambil soalan Sarawak ni. Okey, daripada soalan ni, ini soalan ni sistem sama juga. Tapi daripada bentuk ni, kita nak tukar dalam bentuk matematik. Okay. So kat sini cikgu nak kena fikir dulu macam mana kita nak bentuk ni. So tu dia dulu apa dia bagi. Okay. Ada berapa jenis? Ada tinggi kan? Tinggi. Lagi tapak. Lepas tu condong dia, nampak condong tu. Okay. So dia guna X, Y ni. X, Y, Z. Diberi jumlah panjang bagi semua sisi pada prisma tegak ialah 50. Okay. Jumlah semua sisi ni. BF, AB tambah BF tambah sini ni semua ni. Okey, jumlah semua sisi tu ialah 150. Kemudian BC sama dengan FD. BC sama dengan FD sama dengan 26. Ni dia bagi 26 ni. Okey. Cari isi padu bagi prisma tegak itu. Pula dah dia nak isi padu pula ni. Kejap. Ni soalan lain ni saya rasa ni. Sekejap. Betul. Ni sistem soalan sistem samaan. Okey, betul lah. Okey. AB tambah EF. Nah ini. Oh nak letak apa? X. Okey, letak X. Okey. Tulis sini. AB sama dengan EF sama dengan X. Okey, boleh? Kemudian, apa lagi sama? AC lagi ED lagi mana sama? CD dengan AE. Sama Kenapa sama? Nampak tak ayatnya? Dengan tapak berbentuk segi 4 sama. So tulis sini. AC sama dengan CD sama dengan AE sama dengan ED sama dengan Y. Okey, boleh ke ni? Boleh follow setakat ni? Okey. Boleh. Semua tegak kan? Okey, ni semua tegak. So letak sini Y, X. Okey. Dia kata jumlah semua ialah 150. Jumlah semua 150. So ada berapa tapak? Jadi 4Y tambah 2X tambah 52 sama dengan 150. Okey. 4Y mana 4Y? 4Y mana hijau tu? Nampak tu. 2X mana? 2X yang warna merah ni. Sisi ni. Okey. Kemudian 52 mana? 52 tu 26 tambah 26. Alamak, saya tertinggal satu lah. Yang ini. Okey. Nampak tak? Hati-hati kena scan. Yang ini. So ada berapa Y? 5Y. 5 lah kan? Ada tak 5? Betul? Okey, 5Y. 1, 2, 3, 4, 5. 5Y. Okey. 5Y tambah 2X tambah 52 sama dengan 150.
Okey, ini jadikan dia sebagai persamaan 1. Okey, simpan dulu. Okey, kemudian, mana satu lagi persamaan siapa boleh beritahu cikgu? 26 cm tu. Apa kita nak buat dengan 26 cm ni? Okey, cikgu nak awak cuba fikir dari jauh sikit. Fikir soalan ni. Soalan admin semua kita fikir ni. Okey, saya padamkan dulu. Macam mana saya nak kaitkan dengan 26 tu? Okey, 26 tu ialah ni, nampak tak merah ni dengan hijau ni. Apa bentuk dia? Merah Segitiga. campur hijau. Ya, segitiga. Okey, good. Merah campur hijau, dia akan jadi hitam. Bermaksud X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 26 kuasa 2. Teorem Pythagoras. Okey. Kat sini kau boleh fikir. Okey. Ni soalan kebat ni. Cikgu nak gunakan hati. Macam mana nak sangkut pautkan bentuk harian kepada bentuk matematik. Okey. Boleh? So, bila dapat nilai X dengan nilai Y, itu bukan jawapan yang dia nak. Kena hati-hati. Okay, itu bukan jawapan dia nak. Jawapan yang dia nak ialah cari isi padu. Cari isi padu prisma tegak. Macam mana cari isi padu? Okay, senang je. Dapatkan dulu luas segitiga. Okey. Iaitu 1/2 darab dengan warna hijau. Darab dengan warna merah. Okey. Darab dengan panjang ni. Okey. Sama juga warna hijau kan? Juga warna hijau lah. Dapatlah isi padu nanti. Kenapa sama? Kan dia tadi kata ni sama, ni sama. Kan segi 4 sampai. Bentuk segi 4 sama bawah tu. Dapatlah isi padu dia nanti. Itu jawapan yang dia nak. Okey, soalan ni saya nak beritahu awak, dia nak scam awak. Awak dah susah payah dapatkan nilai X dengan nilai Y. Okey. Kemudian awak dengan careless, awak kena dapatkan isi padu. Okey, so kat situ dia punya scam dia. Dia nak isi padu, dia tak nak nilai X dengan nilai Y. Okey. Boleh faham tak soalan ni? Ini nak kena hati-hati ni. So, saya beritahu jawapan. Okey, saya beritahu jawapan nilai X apa, nilai Y apa. So, kat sini, nilai X dan panjang ni yang panjang ni, warna merah ni, nilai dia ialah, jawapan dia ialah 24. Okey. Tapak dia warna hijau ni, okey, jawapan dia ialah 10. Okey, so jadikan dia sini X, Y. Dan isi padu dia ialah soalan ni 7 markah ni. Okey, saya bagi masa untuk screenshot yang ni. Kita cikgu nak cuba buat. Okey, that's it untuk malam ni.